Pada 6 bulan yang lalu, saya telah membahaskan secara ringkas mengenai asal-usul bahasa sungai. Walaupun pada ketika itu ramai yang mempunyai pendapat yang berbeza mengenai asal-usul bahasa sungai ini, tetapi itu saya jadikan sebagai masukan untuk membuat pembahasan seterusnya. Dan saya menghargai pendapat setiap individu kerana perbezaan pendapat akan mewarnai kehidupan kita. Perlu diketahui bahawa pembahasan yang saya lakukan ini adalah bersifat kajian bukan formal, dan perlu diambil maklum bahawa saya hanya ingin memberikan pendedahan mengenai kewujudan subetnik minoriti di Pulau Borneo agar ianya tidak menjadi asing dalam kalangan masyarakat majmuk di negara kita. Suku kaum sungai merupakan salah satu keluarga subetnik asal dusun. Sekiranya anda sudah melihat video sebelum ini yang bertajuk asal-usul bahasa sungai, pasti anda akan familiar dengan keluarga Kadazan dusun. Jadi persoalannya, dari mana datangnya suku kaum sungai ini? Bila kita melihat sejarah asal-usul orang sungai ini bermula apabila residen pertama Sandakan, iaitu Sir William Pryor bersama rombongnya sedang melakukan ekspedisi menyusur sungai Kinabatangan sehingga ke Kampung Labuk pada tahun 1881. Rombongan Sir William Pryor ketika itu telah terserempak dengan sekumpulan orang yang berambut panjang hingga ke paras bahu dan berkulit kemerah-merahan. Oleh kerana beliau tidak mengetahui asal-usul kumpulan tersebut, maka beliau menamakan kumpulan itu sebagai The River People atau orang sungai. Oleh kerana mereka mendiami dan hidup di sekitar sungai, atau lebih tepatnya mendiami tebing sungai Kinabatangan. Orang sungai ketika itu telah hidup bertamadun oleh kerana mereka telah mahir untuk mendirikan penempatan di tebing-tebing sungai, serta mereka juga telah mahir dalam bercocok tanam. Tapi mungkin anda tertanya-tanya, sekiranya kelompok orang sungai ini ditemui pada tahun 1881, jadi sebelum ini mereka siapa dan dari mana asal-usul mereka sebenarnya? Perlu dimaklumi bahawa penduduk terawal yang mendiami Pulau Borneo adalah kelompok Austronesia yang terdiri dari dua kelompok utama, iaitu Negrito dan Australoid. Kelompok-kelompok ini telah meninggalkan Malay Peninsula atau Tanah Melayu sekitar 2,500 hingga 5,000 tahun yang lalu setelah tamatnya zaman Glacier. Pendapat kedua pula mengatakan bahawa manusia pertama yang menduduki Pulau Borneo adalah pada sekitar 45,000 tahun hingga 20,000 tahun sebelum Masihi, apabila dikesan wujudnya penempatan manusia di Gua Nia Sarawak. Manakala di Sabah pula, penempatan manusia terawal dikesan di Tingkayu dan Gua Mandai di Dahat Datu sekitar 30,000 tahun sebelum Masihi. Kemudian sekitar 2,500 sebelum Masihi, ras Mongoloid dari suku Banun dari Formosa telah tiba di Pulau Borneo, dan jumlah populasi ini terus bertambah sehingga ke tahun 242 sebelum Masihi. Kelompok-kelompok ini telah memulakan hidup secara nomad. Mereka juga mengamalkan shifting cultivation atau pertanian pindah untuk menyara kehidupan mereka ketika itu, sehinggalah mereka bermigrasi ke bahagian utara Pulau Borneo. Dari kehidupan nomad, mereka beralih ke penempatan kekal yang tertumpu di kawasan tebing sebuah tasik yang dikelilingi pokok-pokok ara di ulu Sungai Labuk yang dikenali sebagai Nunuk Ragang. Maka dari sinilah lahirnya keluarga Dusunik. Keluarga dusun atau Dusunik terdiri daripada suku-suku pribumi yang mendiami bahagian utara Pulau Borneo atau sekarang dikenali sebagai Sabah. Terdapat 3 rumpun utama dalam keluarga dusun, iaitu rumpun Dusunik, rumpun Paitanik dan rumpun Burutik. Rumpun Dusunik meliputi Bisaya, Bongi, Bundu, Dumpas, Dusun, Garo, Gonsomon, Kadazan, Kimaragang, Lintagan, Liwan, Lotut, Minokok, Nulu, Pandan Sawah,
Romanau, Rungus, Sinarupa, Sindapak, Sokit, Onsogon, Tagahas, Tangara, Tatana, Tidong, Tinaragas, Tindal, Tobilong, Tolingting dan Tuhawon. Bagi rumpun paitanik meliputi Abay Sungai, Bagahak, Kawananan, Kolobuan, Linggabau, Lubau, Makiang, Malapi, Paitan, Pingas, Sungai, Sukang, Telantang, Sondayo, Tambona. Bagi keluarga Murutik pula meliputi Alumbis, Baukan, Gana, Kalabakan, Kuicau, Kolut, Lundaye, Lunbawang, Nabai, Okolur, Palawan, Selungai, Serundung, Sembangkung, Sumambu, Tagal dan Timongol. Perkataan dusun itu sendiri merujuk kepada kebun dalam bahasa Melayu Brunei yang merujuk kepada penduduk Borneo yang tinggal di kawasan pedalaman. Dan ini selari dengan apa yang dijelaskan di dalam buku Among Primitive People in Borneo, tulisan Ivor H.N. Evans, yang mengatakan bahawa dusun merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Melayu untuk merujuk kepada penduduk pribumi yang tinggal di kawasan pedalaman. Untuk mengetahui sejarah awal kerajaan Dusunik, boleh lihat video sebelum ini yang bertajuk Sejarah Kerajaan Poni. Dan untuk mengetahui mengenai linguistik bahasa sungai dan keluarga Dusunik, boleh lihat video Asal-usul Bahasa Sungai. Jadi dapat kita simpulkan bahawa sebelum Sir William Pryor menjumpai kelompok orang sungai pada awalnya, mereka merupakan orang dusun yang mengasingkan diri di tebing-tebing sungai. Terdapat beberapa persoalan yang saya telah terima pada video sebelum ini mengenai apa kaitan orang sungai dengan Cina. Sebenarnya banyak komuniti orang sungai yang menolak pandangan bahawa orang sungai ini adalah orang Cina, kerana pengaruh besar Cina terhadap orang sungai hanya boleh kita dapati di daerah Kinabatangan sahaja. Bahkan, perkataan Kinabatangan itu sendiri berasal daripada dua perkataan, iaitu Kina yang merujuk kepada Cina dan Batangan yang merujuk kepada sungai. Walaupun demikian, Evans dalam bukunya menolak pandangan ini. Beliau berpendapat bahawa untuk mewujudkan perkataan sungai Cina, kata sifat perlulah mengikuti kata nama, dan sekiranya jika kita ikut hukum tersebut, maka perkataan yang akan lahir adalah Batang Kina. Dan Evans juga berpendapat bahawa nama yang wajar digunakan ialah Akina Batangan, iaitu Sungai Bapa, kerana Sungai Kinabatangan mempunyai banyak anak sungai. Kinabatangan suatu ketika dahulu pernah diperintah oleh seorang raja yang bernama Ong Sumpeng dari dinasti Ming, atau gelaran Pangeran Maharaja Lela yang diberikan oleh Sultan Brunei kepada Ong Sumpeng. Ong Sumpeng diceritakan berjaya menghalang pencerobohan Kesultanan Sulu di daerah Kinabatangan dan Borneo ketika itu. Kerajaan Kinabatangan di bawah pemerintahan Raja Ong Sumpeng didirikan pada tahun 1407 dengan penduduknya yang terdiri dari keluarga dusun dari rumpun paitanik yang meliputi Sogang, Rumpas, Manggaak, Purazau dan Kunantong. Dipercayai bahawa tentera Raja Ong Sumpeng ketika itu telah berkahwin dengan penduduk sekitar. Itulah kenapa sekiranya kita melihat kebanyakan orang sungai yang berasal dari Kinabatangan, mereka mempunyai fizikal yang berbeza dengan orang sungai lainnya, seperti rambut yang halus, kulit yang berwarna putih, dan mata yang kelihatan sepet. Walaupun belum dapat dipastikan secara mutlak adakah perihal berkaitan perkahwinan tentera Ong Sumpeng dan masyarakat sungai ini benar atau tidak, tetapi kedatangan Ong Sumpeng di daerah Kinabatangan telah percaya membuat beberapa penempatan di Sukau, Mumiang dan Bilit menjadi maju, bahkan dikirap sebagai sebuah kerajaan untuk semua orang sungai. Bahasa kita akan pupus suatu hari nanti apabila anak-anak muda pada hari ini menganggap bahawa bahasa sungai ini merupakan bahasa yang primitif, bahasa yang ketinggalan zaman.
Bahasa kita merupakan warisan kita, simbol kebijaksanaan nenek moyang dan leluhur kita yang diwariskan kepada kita sebagai penerus kepada bangsa ini. Tetapi ramai hari ini hanya menjadikan bangsa sungai sebagai subjek pengenalan diri. Lantas, adakah kita masih layak disebut sebagai orang sungai? Walaupun saya sendiri mempunyai kosong pengetahuan terhadap bangsa saya sendiri, tetapi itu tidak bermakna saya melupakan leluhur yang telah bersusah payah mendirikan dan mencipta bangsa ini sehingga mampu bertahan sehingga ke detik ini.